Oh my god. The contents of this cell phone video, too shocking and explicit to play in its entirety. When it went viral, there were street protests, then a murder charge for the officer. You want me to spell it for you? You're a Chinese. A racist rant caught on camera. A customer. These people are systematically oppressed by their own government. We've been waiting up to horrific stories every day. These are the faces China never intended us to see from inside its system of mass incarceration in Xinjiang. The government has long denied it's running detention camps for Uyghurs, insisting instead they are vocational schools. Peristiwa 13 Mei 1969 mencetuskan satu detik hitam dalam lipatan sejarah negara kerana pentikelahan kaum yang berlaku telah mengakibatkan negara kehilangan banyak nyawa dan kerugian harta benda. Negara diisytiharkan darurat pada malam 16 Mei 1969. Dengan pengisytiharan ini, Perlembagaan Persekutuan telah digantung. Negara diperintah secara terus oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah Undang-Undang Tentera. Dalam pada itu, Majlis Gerakan Negara (MGRN) telah dibentuk. Tunku Abdul Rahman telah menarik diri dari mengetuai majlis tersebut dan tempat beliau telah digantikan oleh Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Sepanjang tempoh darurat, MGRN telah melakukan pelbagai tindakan untuk mencari punca dan penyelesaian agar tragedi tersebut tidak berulang. Antara tindakan yang diambil ialah membentuk satu rukun negara bagi meningkatkan kefahaman rakyat tentang perlembagaan negara. Turut dilakukan ialah melancarkan dasar ekonomi baru untuk menghapuskan pengenalan kaum dengan satu aktiviti ekonomi dan memasbi kemiskinan tegar dan membentuk barisan nasional yang bersifat sebagai sebuah kerajaan perpaduan. Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan kumpulan yang diwakili oleh individu berkenaan. Diskriminasi merupakan suatu amalan yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia. Ia berpunca daripada kecenderungan manusia untuk membeza-bezakan manusia. Diskriminasi boleh berlaku dalam pelbagai konteks. Ia boleh dilakukan oleh orang perseorangan, institusi, firma, malah oleh kerajaan. Diskriminasi adalah perlakuan buruk yang ditujukan terhadap kumpulan manusia tertentu. Adakah anda pernah mengalami masalah diskriminasi kaum? Ya. 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 Ya, kami semua pernah mengalami diskriminasi. About the rest of the world, we must get the rest of the world together. The jungle will be really powerful. ISIS. Bolehkah anda ceritakan pengalaman didiskriminasi sama ada dari segi warna kulit atau mangsa? Contoh-contohnya banyak. Antara yang paling ketara yang saya pernah alami adalah apabila kami pergi ke satu kedai ni dan ingin membeli makanan yang sama. Sebagai contohnya nasi ayam. Apabila kami membeli dan kawan-kawan Melayu saya semua beli pada harga yang sama, tapi apabila saya beli harga yang berbeza, yang di mana saya bayar atau di-charge lebih daripada mereka. Pernah saya alami, ini pengalaman saya sendirilah, di mana saya berada di dalam bilik yang gelap bersama rakan-rakan saya dan mereka mengatakan bahawa mereka tidak nampak saya lah, tapi itu disebabkan oleh kulit saya lah. Tapi kalau fikir balik,
dalam sebuah bilik yang gelap, semua orang tidak nampak, bukan saya saja. What is wrong with you? I'm doing my hard job. Why are you coming kicking? Did you see what you just done? Go and pick it up. We're giving you work. That's your job. What do you mean? Mate, that's your job. Imagine if no one dropped it, you wouldn't have a job. Are you mad? Go and pick it up now. What's wrong with you? I work hard. They don't have to litter. You don't have to litter the floor. They don't have to. Go and pick it up. You provoke me. You provoke me. Alright? That's because you act like a B-boy. Alright? You act like a B-boy. I said to stay the away from me. I wasn't talking to you, alright? Shut the popular? It's popular now. I'm fucking breaking the internet. I'm black. What does being black have to do with anything? Shut up. Ini merupakan sedikit serutan wawancara bersama Mr. Wang, seorang guru taekwondo dan juga mangsa rasism. Memang adalah sebelum ni. Contohnya macam saya didiskriminasi oleh kaum saya sendiri sebenarnya pun. Sebabnya saya banyak berkawan dengan orang Melayu dengan India sebelum ni masa saya di sekolah menengah. Mereka rasa saya ni Cina mutat macam tu lah. Dia orang ni rasa dia orang lebih bagus daripada kita sebab mereka bersatu sebagai satu kaum lah. So macam-macam nama lah dia orang panggil saya masa saya kat sekolah menengah dulu. Dari segi agama biasanya. So kenapa saya kata segi agama, sebab macam saya kata tadi, Cina dia tak suka berkawan dengan orang lain, tak suka berkawan dengan kaum-kaum lain. Sebab itu dia orang tak diekspos kepada agama, cara hidup kaum yang berbeza. Dari sana mereka tidak memahami lah antara satu sama lain. Di situ wujudnya diskriminasi, dan benda ni juga berlaku daripada rumah sendiri lah. Mana ibu bapa mereka bila bercakap depan anak-anak mereka tu, mereka mendiskriminasi kaum-kaum yang lain. Antara langkah-langkah untuk mengatasi isu diskriminasi kaum adalah bermula dengan media massa. Media massa adalah platform yang sesuai untuk berkongsi kebaikan serta keburukan diskriminasi kaum. Media massa hendaklah memainkan peranan dengan menyekat sebarang aktiviti atau video yang menyentuh hal diskriminasi. Media massa juga perlu menyekat sebarang konten yang menyentuh isu perkauman agar anak-anak muda tidak mengikuti aktiviti yang tidak bermoral tersebut. Hal ini juga dapat memupuk pneumonia daripada akar umbi generasi muda. Seterusnya, pihak ibu bapa. Ibu bapa hendaklah memupuk semangat perpaduan kaum dalam diri anak-anak mereka sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Menjunjung rumah-rumah jiran yang berlainan kaum atau membawa anak-anak mereka mengikuti aktiviti rukun tetangga adalah salah satu cara yang boleh dilakukan untuk memupuk semangat perpaduan kaum dalam diri mereka. Salah satu langkah yang perlu diambil oleh pihak masyarakat untuk mengelakkan daripada berlakunya diskriminasi kaum ialah dengan memperbanyakkan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong dan juga merewang, di mana ibu bapa dan juga anak-anak akan turut terlibat dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Oleh itu, kita dapat mengenali jiran tetangga kita dengan lebih baik. Aktiviti ini juga dapat memupuk semangat perpaduan antara satu sama lain dan juga dapat meningkatkan semangat kejiranan. Selain itu, pihak sekolah juga memainkan peranan yang penting dalam usaha memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar. Antara usaha yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah ialah dengan memperkiat aktiviti serta program yang berunsurkan perpaduan. Antara contoh aktiviti yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah ialah kempen berunsurkan perpaduan, pertandingan sukaneka antara pelajar serta karnival perpaduan. Menerusi aktiviti ini, pelajar-pelajar akan bekerjasama bersama rakan mereka yang berbeza kaum. Aktiviti ini juga akan mengaplikasikan nilai-nilai dalam kalangan pelajar seperti toleransi, bekerjasama serta tolong-menolong. Jelaslah bahawa pihak sekolah memainkan peranan yang penting dalam usaha memupuk perpaduan kaum di Malaysia.
indahnya kehidupan kita. Di sebalik kepelbagaian dan perbezaan, kita dikurniakan kesejahteraan yang telah dibentuk oleh perpaduan. Perpaduan adalah kekuatan kita. Kerajaan negeri menunaikan janji yang diberikan kepada kaum Tionghoa pada tahun 1999 apabila meluluskan penyerahan tanah untuk berjaya sekaligus menaburkan bakti demi mempertahankan kerajaan. Bagaimana bersama kita menuju negara bebas diskriminasi.